Okay, Assalamualaikum. Kita masuk topik purification, penyucian harta. Dalam topik ini ada beberapa topik, ada tentang zakat sedekah, ada tentang cukai dan ada juga tentang cleansing, penyucian harta daripada instrumen yang tidak patuh syariah. Baik, kita pergi satu persatu. Pertama sekali untuk zakat dan sedekah. Zakat fitrah. Okay, haul nasab kita dah tahu si orang ada masa bila dan berapa amount. Walaupun jumlahnya tak besar mana, kita kena letakkan. Kalau yang bagi ada tanggungan, kena nyatakan detail. Kan zakat simpanan, haul nasab dia berapa. Boleh check dengan zakat negeri, zakat pendapatan macam mana. Bila nak bayar, berapa amount anggaran. Okay, yang sunat, sedekah, hadiah, hibah, wakaf. Kita kena ada plan sebab semua ini ialah perancangan untuk akhirat kita. Sedekah kita, hadiah kita, hibah kita, wakaf kita, kena spesifikkan siapa penerima, masa dan juga amount. Contoh, kita nak buat plan, kita nak disiplin setiap kali Jumaat kena derma RM10 ataupun RM100 setiap kali Jumaat. Nyatakan. Okey, baik. Dan juga seterusnya ialah zakat pendapatan. Okey tuan-tuan, format zakat pendapatan ini mungkin berbeza daripada setiap negeri. Yang saya ambil contoh ini ialah format daripada Zakat Selangor. Di hujung saya ada letak website Zakat Selangor. Pertama sekali pendapatan, pengajian, hasil-hasil, lepas tu hasil-hasil lain yang boleh dikira, hasil untuk pemberian, total berapa kat sini. Okey. Kalau guna kalkulator tu mungkin secara automatik je, tapi tuan-tuan boleh catatkan juga supaya nampak dia punya nilai dia, value dia. Okey, kemudian had kifayah. Ni maksudnya had kifayah boleh tolak. Ketua keluarga, pasangan dan sebagainya. Lepas tu yang tambahan kalau ada, tolakan-tolakan lain. So dari situ baru akan tahu jumlah yang dikenakan zakat. Berapa banyak. Untuk detail, setiap negeri mungkin berbeza. Yang ini ialah di Zakat Selangor. Boleh rujuk dekat sini. Yang penting tuan-tuan kena rujuk pusat zakat. Mungkin ada perbezaan pendekatan setiap negeri. Ini hanya contoh untuk zakat pendapatan. Zakat simpanan lain pula. Okey, kemudian untuk cukai pendapatan. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk pada e-filing, website LHDN, masukkan pendapatan berkanun, sewa dan lain-lain, lepas tu tolakan, ada pengecualian, perlepasan semua ni tentang diri sendiri, ibu bapa, anak-anak, anak sekolah, semua kita senaraikan kat sini. Ada lebih kurang 20 kot yang latest ni. Dan jumlah ini akan berbeza tiap-tiap tahun. Ada insurans nyawa, takaful, ada PRS, semua kita masih boleh tolak buat pengecualian. Dan juga ada ruang untuk tuan tambah kalau ada item-item baru. Lepas tu tuan-tuan ada juga rebate cukai zakatnya dan sebagainya. Mungkin ada pelepasan lain. Kemudian total semua-semua ni tuan-tuan akan tahu jumlah cukai yang dikenakan. Untuk mudah tuan-tuan isikan dan kemudian untuk calculation masukkan dalam website e-filing. Dia akan automatic keluar berapa hasilnya. Yang ni sebagai panduan supaya tuan-tuan boleh kumpulkan. Pastikan kumpulkan resit takaful, resit beli buku, resit komputer, resit handphone, bil semua kena simpan resit. Dan ada limit-limit setiap pengecualian supaya dapat meminimumkan. Nampak tak semua-semua item ni untuk panduan tuan-tuan untuk meminimumkan pembayaran cukai. Okey. Kemudian akhir sekali dalam topik ini ialah tentang senarai semak harta patuh syariah. Kita nak pastikan semua instrumen kewangan tuan-tuan dan senaraikan akaun banknya, akaun simpanannya, kad kreditnya, hutang ni, unit trust, saham, semua kita nak pastikan patuh syariah. Tandakan ya ataupun tidak. Jangan risau, jangan malu. Ini untuk diri sendiri. Ya tulis ya, boleh tanda right. Kalau tidak tanda pangkah. Right, pangkah. Right. So yang pangkah, tuan-tuan kena ada effort untuk berhijrah. Contoh personal loan, mungkin yang lama zaman jahiliah dulu, yang tak patuh syariah, kena berhijrah. Mungkin ada kad kredit, tak perasan rupanya selama ni kad kredit yang tak patuh syariah. Walaupun bayar tiap-tiap bulan, tak pernah miss, tak pernah bayar dia punya interest, tapi ia tetap instrumen tidak patuh syariah. Dalam sama senarai ini kita ada ruang kosong untuk tuan-tuan buat senarai sendiri tanpa bergantung pada senarai yang kita dah letakkan sampel. Tuan-tuan boleh detailkan supaya tuan-tuan nak semak
semua instrumen kewangan yang tuan-tuan terlibat, pastikan patuh syariah. Kita sebagai orang Islam, saya tahu yang baca e-book, video dan juga e-learning seminar Bijak Macam Wang, majoriti adalah dari kalangan orang Islam, orang Muslim. Jadi saya ada rasa tanggungjawab untuk berkongsi, bukan sekadar nak ajar tuan-tuan pengurusan kewangan, tapi nak bawa tuan-tuan semua supaya menuju jalan ke syurga. Bukan sekadar syurga dunia, tapi syurga di akhirat, insya-Allah. Baik, itu saja untuk topik kali ini. Macam biasa di hujung ada poster, ada peringatan untuk panduan tuan-tuan tentang inilah perlindungan yang paling hebat. Lebih hebat daripada takaful, lebih hebat daripada medical card, lebih hebat daripada itu dan ini. Tak lain tak bukan ialah zakat. Ialah sedekah. Bayangkan tuan-tuan, macam mana dengan zakat dan sedekah boleh melindungi kita daripada penyakit. Satu benda yang macam tak masuk akal, tapi hakikatnya itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW lebih 1400 tahun yang lampau. Dan seperti biasa, akhir sekali ada ruang untuk nota tambahan. Tuan-tuan boleh print banyak-banyak, tuliskan tarikh, tuan-tuan catat, dan tuan-tuan tulis tambahan-tambahan nota yang tuan-tuan belajar tentang topik ini. Dan juga mungkin ada daripada tempat lain tuan-tuan bayar, yang tuan-tuan belajar, boleh masukkan sekali. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya tentang inheritance. Assalamualaikum.